Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita buka majlis pada malam ini dengan Ummul Furqan ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ila abaina wa ummahatina wa li masyaikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat sya'udillah ilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa dina siratal mustaqim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Nawaina at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tazkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hasana tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. InsyaAllah kita sambung pada muka surat yang ke-12. Yang bawah sekali itu, besar dan banyaknya kejahatan lidah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumi fid daraini amin. Ketahuilah, kata Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, bahawa lidah itu sebanyak-banyak dan sebesar-besar anggota dari sudut kejahatan. Maka lazimkanlah pada memeliharakannya, dan tiada yang akan menolongkanmu untuk terlepas daripada kebinasaannya melainkan dengan mengasingkan diri daripada manusia dan mengekalkan berdiam diri, kecuali bila perlu kepada berkata-kata, seperti ketika belajar, mengajar dan memberi nasihat. Pada statement yang pertama ni, Syekh Abdul Qadir memperjelaskan kepada kita antara ubat. Setelah mana kita tahu sebelum ni 5 penyakit utama bagi lidah kita ni, daripada yang bercakap bohongnya, mengumpatnya, fitnahnya, bergaduhnya, dan satu lagi itu atau mengadu domba ataupun kita sebutkan batu api. Itu 5 dosa besar yang berada pada lidah manusia ini, yang kita pun takkan terlepas seumur hidup kita. Maka di sana Allah buka pintu taubat ni sebelum nyawa kita sampai kerongkong, iaitu kata ulama qablal ghargharah. Maka di sana kita kena cari ubat. Ubatnya itulah kata Syekh Abdul Qadir, yang pertama, mengasingkan diri daripada manusia. Ini nama istilahnya dalam ilmu tasawuf disebut sebagai uzlah. Uzlah di sini maksudnya kita meninggalkan teman-teman yang masih tidak menjaga lidahnya. Tempat-tempat yang masih ada di sana orang berkata ataupun kita sebutkan program-program yang menyebut tentang orang lain, mengaibkan orang lain, mengutuk orang lain, yang banyak membuat cerita-cerita palsu dan sebagainya, itu bergurau secara terlebih dan sebagainya, yang menyebabkan kita itu lalai. Maka istilahnya uzlah ini, kita mengasingkan diri daripada orang yang melalaikan kita. Sebagaimana disebutkan, ada satu imam di Mesir namanya Imam Abu Abbas Al-Mursi. Dia menyebutkan, aku ini kalau 1 saat sahaja dalam sepanjang sehari hidup aku ni, kalau 1 saat lalai daripada mengingat Allah Ta'ala, yang ini daripada berzikir, 1 saat je, aku menghukum akan diri aku kafir. Ini makam yang kita panggilkan level orang terdahulu lah. Ini bukan tabi'in, ini ulama. Ulama salafus soleh kita, menyebabkan mereka ini Allah Ta'ala angkat jadi wali-wali Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Maka kita kalau tak boleh nak setiap saat tu, paling tidak sehari tu sebelum solat fardu ataupun selepas solat fardu, ada yang namanya wirid-wirid ataupun zikir-zikir, supaya kita ni dapat ubat penyakit-penyakit daripada mulut kita ni. Maka itu yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir uzlah. Maknanya bukan di sini uzlah yang macam kita gambarkan, duduk di gua tak campur orang ataupun tinggalkan anak isteri dan sebagainya. Itu namanya suluk. Itu pun kena buat juga. Setahun sekali time bulan Ramadan contohnya kita iktikaf. Iktikaf di masjid ataupun campur dengan orang-orang soleh dan sebagainya, ziarah orang-orang soleh dan sebagainya. Ini pun bagus juga. Cuma di sini istilahnya antara cara paling berkesan, tinggalkan tempat yang ada punca maksiat, pindah ke tempat yang bersama dengan para solihin. Ini yang pertama. Yang kedua, mengekalkan diam. Diam ni kat sini maksudnya diam daripada bercakap perkara yang mudarat, bercakap perkara yang tidak bermanfaat, yang ini yang sia-sia. Maka dua perkara yang perlu lidah kita ni latih untuk tinggalkan. Maknanya bukan tak boleh bercakap langsung, tapi bercakap tu pastikan ada sandaran niatnya itu untuk sentiasa ditapis dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita itu diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Rasulullah ditanya oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan Rasulullah ketika ditanya oleh Sayyidina Abu Hurairah, soalan sebelum ni tak ada orang tanya pun soalan yang ditanya ni. Apa yang ditanya oleh Sayyidina Abu Hurairah? Man as'adan nas yaumal qiyamah ya Rasulullah. Apa yang ditanya? Apakah ataupun man ni siapa? Siapakah orang yang paling bahagia nanti di hari akhirat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah memuji akan soalan yang ditanya oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an. Dan bila bertanya soalan ni, yang dapat manfaat orang yang sa'il yang bertanya, orang yang mas'ul, orang yang bertanya pun dapat manfaat, orang yang mustami' yang mendengar pun dapat soalan. Maka ini antara tiga golongan yang dapat faedah. Maka kita golongan yang mustami', dengar daripada cerita Sayyidina Abu Hurairah, tanya kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menyebut antara ciri orang yang paling bahagia ni, As'ad ni sirahnya isim tafdil, macam akbar paling besar, asghar paling kecil, yang ni As'ad paling bahagia ni. Maknanya selamatlah, dapat syafaat Rasulullah SAW. Maka Rasulullah menyebutkan man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsih dakhala al-jannah. Maka ini antara tiket syurga yang kita jangan tinggal. Zikir yang sehari itu kalau boleh 1000 lah, kalau lebih bagus, jangan kurang. Apa kata Rasulullah? Siapa yang menyebut kalimah la ilaha illallah ikhlas, tulus daripada hatinya itu, maka dakhala ni fa'il madhi, past tense, telah pun dia masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, ini amalan yang nampak simple tapi dia punya kelebihan cukup besar untuk kita nanti bila bangkit di hari kiamat. Sebab tu kalimah la ilaha illallah ni kalimah tauhid. Ini zikir asas. Kita sebut tahlil. Tahlil ini zikir asas ataupun disebut kalimah tauhid. Dan disebut juga dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, nanti di hari kiamat kita akan ditimbang amalan. Ditimbang amalan ni kata Rasulullah, ni hadis yang disebut hadis bataqah. Hadis tentang macam hadis cerita Nabi SAW, gambarkan amalan kita ni akan diberikan sebagaimana sijil. Maka nanti akan diberikan dua timbangan ibarat dacing tu, diletakkan hasanat dan diletakkan sayyiat, kebaikan dan juga keburukan. Maka bila sahabat tanya pada Rasulullah, apa cerita pada orang lelaki ataupun hamba Allah Ta'ala yang diceritakan oleh Rasulullah, Rasulullah cerita nanti ada seorang lelaki yang mana sijil kejahatannya tis'ah wa tis'una sajalan. Berapa tu tuan-tuan? 99 jenis keburukan ditimbang kejahatannya. Banyak tu. Macam sijil platinum lah. Kalau kita kat dunia ni, kalau dapat anugerah cemerlang dan sebagainya tu, dapat sijil. Dapat sijil dan sebagainya tu menandakan penganugerahan. Tapi nanti di hari akhirat, orang yang buat jahat pun akan disijilkan. Ini adilnya Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka bila ditimbang kebaikannya pula, ibaratnya kata Rasulullah SAW, satu sahaja kad ataupun sijil hadisul bataqah itu, tetapi satu itu terdapat padanya la ilaha illallah. Bila dapat la ilaha illallah, tengok pada sijil amalan kita, ikhlas pula amalan tersebut, fatatish, tu dalam hadis disebutkan, berterbangan, hancur seperti mana debu sijil-sijil kejahatan tadi. Subhanallah. Ini dengan satu zikir je, la ilaha illallah. Sebab tu bila masa nak baca ni la ilaha illallah ni, yang pertama kata Rasulullah SAW, bila kita on the way nak pergi masjid tu, ini doa yang Rasulullah bangun qiyamul lail. Rasulullah satu ketika ni sakit gigi. Ini nak ajar pada kita, ketika mana sakit gigi jangan komplain banyak. Diam. Biasa orang sakit gigi ni banyak diam. Maka ni nak belajar dengan Rasulullah ni, jangan sampai sakit gigi baru kita nak diam. Maknanya kita diam dulu. Rasulullah ajarkan, Rasulullah satu hari sakit gigi. Rasulullah dengan Ibnu Abbas radhiyallahu an, dan Ibnu Abbas ni waktu tersebut kecil lagi umur dia. Ibnu Abbas ni sepupu Nabi, anak Al-Abbas, pakcik Rasulullah SAW. Ibnu Abbas ketika mana Rasulullah dilantik menjadi Nabi, umurnya lebih kurang 13 tahun. Dan riwayat ada yang mengatakan 10 tahun. Maka dia teman Rasulullah bangun tahajud. Dia tidur dengan Rasulullah, abang sepupu dia. Maka ketika mana Rasulullah sakit gigi, Nabi banyak terbangun. Terbangun tengah malam lah, sebab sakit gigi ni dia saraf. Kadang sakit lah tuan-tuan, mungkin ada pengalaman dah sebagainya. Maka bila sakit gigi begitu, Nabi tidur tak selesa. Nabi terbangun. Bila terbangun, yang diceritakan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah akan bangun, tak solat dulu, baca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Ini boleh buat. Boleh buat dengan orang rumah, dengan apa, anak-anak. Kita baca 10 ayat terakhir surah Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab, sampailah ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ibn Abbas kata Rasulullah bangun, baca 10 ayat tersebut, Rasulullah ambil wuduk, Rasulullah solat 2 rakaat dan tidur balik sebab sakit sangat tak tahan. Sampai dikatakan 3 kali tidur, terbangun, baca 10 surah terakhir Ali Imran, solat 2 rakaat, tidur balik. Sampai 3 kali. Kemudian Nabi tutup dengan witir. Dan bila Rasulullah nak pergi masjid, sakit-sakit Nabi Muhammad tetap jaga subuh berjamaah. Nabi pergi masjid, Nabi bacakan doa, Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah jadikan pada hatiku cahaya. Ni yang pertama, hati. Kita minta supaya hati kita ada cahaya. Yang kedua, wafi lisan. Jatuh yang kedua, sifat orang yang hatinya bercahaya akan membawa kepada lidahnya itu bercahaya. Wafi lisani nura. Tak apa bahasa Arabnya, bahasa Melayu pun boleh. Ya Allah jadikan lidah aku cahaya. Waja'an fi sam'i, jadikan yang ketiga, bila mulutnya dah bercakap benda baik, dia akan automatik, dia akan suka mendengar perkataan-perkataan yang baik. Ini telinga, pendengaran diminta juga. Ini doa Rasulullah SAW ketika mana nak pergi masjid. Tuan-tuan boleh amal lah. Ini doa mohon cahaya. Kerana cahaya-cahaya inilah, dengan cahaya inilah mudah-mudahan kita nanti bila bangkit di hari mahsyar, hari akhirat, Rasulullah kenal kita. Maka sebab itu cahaya paling penting. Maka sebab itu amalan-amalan yang disebutkan oleh Rasulullah ada yang bersifat mencahayakan, bukan hanya di hari mahsyar, di dalam kubur kita pun nanti bercahaya, ada spotlight. Macam kita lah, kalau musim raya kan, masing-masing pasang lampu raya. Sebab apa? Nak rumahnya meriah. Kita tak nak ke kubur kita nanti macam tu juga. Maka ada amalan Nabi kata, jaga wuduk pun boleh berikan cahaya kepada wajah tuan dia. Baca Quran pun boleh bawa cahaya. Sedekah kita pun boleh bawa cahaya. Solat tahajud pun boleh bawa cahaya. Maka zikir la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, ini pun merupakan cahaya-cahaya yang Nabi akan kenal kita. Bila Nabi kenal kita, syafaat daripada Rasulullah SAW, kita pun dapat. Persen kita nak masuk syurga tu sangat cerah. Ini cerah masa depan kita bila kita itu banyak berzikir kepada Allah SWT. Maknanya diam kat sini bukan diam tak bercakap apa, tapi diam daripada bercakap perkara yang pertama tadi apa? Mudarat, yang 5 penyakit tu tak adalah. Waliyazubillah, jangan adalah. Kita suka bercakap pasal orang, kadang-kadang tak perasan.
Buat dah tiba-tiba dah terngumpat dah orang tersebut, kena minta ampun. Bila bab mengumpat, kena pesan pada hati kita, kena minta maaf. Kalau statementnya umum, kalau mengumpat orang-orang yang kita tak pernah jumpa pun, tapi tengok orang lain bercakap apa saja, kita pun join the club. Join sekali, terutama kalau dekat apa tu, dekat media sosial, kat Facebook dan sebagainya. Mulalah orang komen, dia nak komen kan, banyak tu nak kena minta ampun kita ni. Maka itulah kita katakan, bila dosa dengan manusia ni, muskilahnya dekat raddul mazlamah atau tahsilul bara'ah, kena pulang barang kalau ada melibatkan manusia tersebut punya harta dan sebagainya, ataupun meminta pengampunan daripada mereka. Sebab tu minta ampun ni susah untuk orang yang masih ada sombong dalam hatinya, dan nak maafkan orang pun susah juga kalau orang tersebut tiada sifat rahmah, kasih sayang pada orang yang nak minta ampun pada dia. Maka ni dua perkara yang susah nak buat, tapi tak mustahil. Allah hidayahkan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Boleh buat apa lagi? Boleh buat dengan lidah kita, menyampaikan nasihat dan sebagainya. Inilah kita kena faham, sebagaimana ada satu orang tabi'in, seorang hamba yang ketika mana dia itu bangun qiyamul lail, tuannya dengar dia baca doa, Ya Allah, aku bersyukur kepadamu, Ya Allah, aku boleh bangun qiyamul lail dengan sebab kecintaanmu kepadaku. Ni bukan biasa-biasa ni kefahaman akidah dia. Maka tuannya terdengar, ni doa pelik ni. Biasanya kalau kita ni manusia, kita iktiraf diri kita dengan sebab kecintaanmu kepadaku, kecintaanku kepadamu, aku bangun qiyamul lail. Tapi yang hamba ni doa, hamba dia doa, kecintaanmu kepadaku, aku boleh bangun tahajud. Apa maksud dia ni? Maka ditanya kepada hamba tersebut oleh tuan dia, wahai hambaku, yang kau doa tadi tu aku tak berapa faham. Biasanya orang ni dia iktiraf cinta dia kepada Allah, kenapa kau sebutkan cinta Allah kepada engkau? Maka dia mengatakan, wahai tuan, kalau kamu nak tahu yang aku faham, beginilah, aku boleh bangun solat qiyamul lail, aku boleh berzikir, boleh buat ibadah dan sebagainya ni kerana aku faham Allah pilih aku. Dan aku takut kalau aku tak boleh bangun qiyam ni sebab Allah tak pilih. Allah, subhanallah. Ini satu kalimah, satu perumpamaan, satu tamsilan yang perlu kita faham. Dalam kehidupan kita, kita yang sendiri boleh ukur jauhnya atau dekatnya kita dengan Allah SWT bergantung kepada amalan-amalan kita seharian, apa yang kita biasakan. Sebab itu kita takut kalau kita sehari ni tak boleh nak sebutkan baqiyat salihat tu, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, ni kurang-kurang 100, maka ini tandanya kita dengan Allah Ta'ala jauh ke dekat, tuan-tuan yang dimuliakan Allah? Mungkin masih jauh, mungkin Allah tak pilih kita lagi. Maka itulah kita minta agar sifat lidah kita ini diberikan lisanan nura. Lisani nura, yakni lidahku yang bercahaya ya Allah dengan cahaya zikir ini. Maka kita kena faham begitulah. Maka di saat kita boleh berzikir kepada Allah Ta'ala, syukur. Maka sebab itulah Nabi sebut berpagi-pagi tu kena minta doa supaya Allah jagakan lidah kita dengan zikir. Maka sebab tu antara amalan iktikaf, sementara nak tunggu Bilal kita iqamah, ini terutama bagi orang yang solat berjamaah, jagakan dengan ketika mana nak tunggu iqamah itu baca baqiyat salihat. Ni sebut dalam kitab Imam Ghazali Bidayatul Hidayah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Semua ada kelebihannya. Disebutkan inilah tanaman landscape yang paling kita nakkan untuk syurga kita nanti di hari akhirat. Tanaman-tanaman syurga kita. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Terutama bulan Rabiul Awal ni kan, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, tambahkan dengan selawat ke atas Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Begitulah ukurannya. Kalau kita nak tengok Rasulullah sayang kita, cinta kita, kita ni diberi tak kemampuan, taufik, pilihan Allah Ta'ala ni untuk kita berselawat ke atas Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan kita ingatkan tak keluarga kita untuk kita perintah dia selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Maka ini antara dua perkara yang kita sebutkan, tanda Allah kasih kita, Allah bagi taufik untuk kita zikir pada dia dengan sekurang-kurangnya la ilaha illallah.
Tanda Rasulullah sayang kita, kasih kita, jawab salam kita kat dunia ni, kita boleh ringan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tanda kasihnya kita kepada diri kita, kita boleh sentiasa melafazkan yang namanya astaghfirullah, man laziman istighfar. Sebab tu disebutkan oleh Rasulullah, siapa yang diam saja tak cukup, tapi dia kena biasakan dengan kalimah istighfar. Yang biasanya orang itu menyebut kalimah, aku minta pengampunan daripadamu ya Allah, maka orang-orang sebegini Allah akan bagi dia kat dunia. Wa ja'ala lahu min kulli dayyikin makhraja. Yang pertama, ada masalah kesempitan, masalah apa sahaja sekalipun, Allah bagi jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja. Daripada yang namanya penyakit hati, gelisah, stres, boring dan sebagainya, tak seronok melakukan ibadah, Allah bagi ubat, kita jadi seronok buat ibadah, rasa tak puas pula buat ibadah. Maka ini antara ubat yang kedua, yang ni namanya istighfar. Yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan kepada dia rezeki yang dia pun tak sangka-sangka. Rezeki kat sini bukan hanya yang kita katakan rezeki duit, rezeki harta, tapi rezeki yang kita katakan di sini, rezeki yang disebutkan oleh ulama ar-rizqul mau'un, rezeki yang dijanjikan, janji baik daripada Allah Subhanahu taala dan janji baik daripada Rasulullah SAW, supaya kita ini semua dapat menghembuskan nafas terakhir kita sebagai orang yang disenaraikan dalam senarai Illiyin. Illiyin ni senarai ahli syurga. Maka itulah digelar sebagai golongan yang su'ada al-atqiya, golongan yang bahagia lagi bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pada malam ini, barakah bulan Rabiul Awal ni, Allah jadikan lidah kita ni sentiasa dipilih oleh Allah Ta'ala untuk yang pertama zikir. Apa saja zikir, yang penting ada ya Allah, bagilah supaya ringan kat mana-mana. Yang kedua selawat. Yang ketiga istighfar. Ini tiga perkara yang kita jangan tinggal dalam kehidupan kita. Ini maka sebab itu bukan diperintahkan oleh ulama diam tu dah cukup, tapi diam tu kena dinaikkan martabatnya, jadikan banyakkan zikrullah. Dan zikir-zikir inilah, kita ni zikir, duduk dalam majlis zikir, bukan hanya kita sahaja yang dapat keuntungan, tapi jiran-jiran kita ni yang mungkin belum ada rasa nak pergi masjid, hidayah pergi masjid dan sebagainya, Allah boleh bukakan barakah kita ini berkumpul untuk baca zikir. Dan banyak kelebihan zikir yang disebutkan oleh ulama dalam kitab-kitab banyak. Tetapi yang saya pernah terbaca, ada satu kelebihan orang yang saling berzikir dalam satu majlis. Maknanya kita zikir ramai-ramai. Ini mereka ini berkumpul min biladi syatta, daripada negeri yang mereka pun jauh-jauh, negara yang pelbagai, negeri yang pelbagai, kampung yang pelbagai. Kemudian kaumun syatta. Kaumun syatta ni daripada kaum yang pelbagai, kumpul satu tempat, yazkurunallah, sentiasa berzikir kepada Allah. Maka nanti di hari akhirat juga akan diberikan kelebihan disebutkan oleh Rasulullah SAW, manabiruhum minal lu'lu'. Orang lain sibuk duk kena hisap, ada yang merasakan, orang kafir paling teruk lah, 500,000 tahun dia merasakan begitu lama nak dihisap oleh Allah SWT ni, 500,000 tahun. Orang fasik, orang yang mati tak sempat taubat, merasakan ke alfi sanah. Alfi sanah ni 1000 tahun. Tapi mudah-mudahan kita ni orang yang beriman, orang yang nak jadi baik, kita nak bangkit bersama dengan Rasulullah SAW ni, Allah bagi keringanan dalam hisap kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah nanti jadikan orang yang berzikir, suka pergi majlis zikir ni, wujuhuhum nur, wajah mereka bercahaya juga. Yang kedua, manabiruhum minal lu'lu', disediakan mimbar, satu tempat yang kita bayangkan mimbar beginilah, tapi mimbar Allah SWT lebih hebat, lebih tinggi, lebih utuh, dibina daripada permata. Kita akan duduk situ, selamatlah daripada azab di hari mahsyar nanti. Mudah-mudahan begitulah. Ini semua yang disebutkan oleh Rasulullah. Banyak lagi hadis, cuma yang teringat tu kita sampaikan lah. Cuma mudah-mudahan dengan barakah malam yang kita sebutkan, malam-malam Rabiul Awal ini, ataupun disebutkan oleh ulama di Timur Tengah Rabiul Anwar, bulan yang penuh bercahaya ini, barakah Rasulullah SAW, kita perbanyakkan selawat kita lain daripada bulan-bulan yang sebelum-sebelum ini.
Maka bulan Rabiul Awal kita tambahkan bukan hanya zikrullah, tapi tambahkan dengan selawat ke atas Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu rupanya yang diharapkan, yang dicita-citakan oleh Rasulullah SAW, agar lidah umatnya sebegitu. Tak kisahlah dia ini ustaz ke, ulama ke, engineer sekalipun, pilot sekalipun, maka dia itu diperintahkan selagi mana dia itu dibangkitkan menjadi umat Nabi Muhammad SAW, mereka semua ada peluang untuk bangkit bersama dengan Rasulullah SAW. Maka mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita lah dibangkitkan nanti di hari akhirat bertemu dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Maka apa lagi disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, hadis yang lain daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu telah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, pesankanlah kepadaku. Maka Rasulullah SAW dalam pesanan ini dia buatkan isyarat, mengeluarkan lidahnya yang mulia itu, lalu bersabda, tahankanlah atasmu benda ini. Maka Nabi tunjukkan, Nabi keluarkan lidah bukan mengejek, tapi memberikan isyarat, ini benda ni, kata Rasulullah SAW, lidah engkau yang seperti lidahku ini, hendaklah engkau tahankannya daripada berkata-kata dengan perkataan yang dilarang. Yang dilarang tadi apa? 5 perkara tadi lah, yang kita sebut pada sebelum ni. Tuan-tuan kalau ada kitab ni kat rumah pun bagus juga, boleh baca untuk cucu-cucunya dah. Kan, daripada baca apa, surat khabar dan sebagainya kan, baca kitab ni pun bagus. Kita ni dah baca huruf ke huruf ni, kitab kulit ke kulit ni, lepas ni boleh tuan-tuan bacakan untuk keluarga. Maka ini untuk mulazamah kita lah. Yang 5 perkara itu yang disebutkan, yang dilarang oleh Rasulullah SAW, yang utamanya itu bohong, menyalahi janji, berbantah-bantahan, mengadu domba, dan juga satu lagi mengumpat. Itu antara 5 penyakit serangkai, 5 serangkai lah yang jangan ada dalam lidah kita. Terutama kita yang dah pergi masjid dan mengaji ni, waliyazubillah, jangan ada lagi lepas-lepas ni penyakit-penyakit ni dalam lidah kita. Maka apa lagi dipesankan? Maka Sayyidina Muaz bin Jabal ni antara seorang sahabat yang banyak menerima nasihat daripada Rasulullah SAW. Maka antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah, yang doa yang masyhur, yang selalu kita baca, ini hadisnya daripada Muaz bin Jabal juga. Doa Rasulullah yang diwasiatkan apabila Muaz bin Jabal nak ke Yaman untuk berdakwah di kota Yaman sana, Nabi sebutkan, Allahumma a'inni ala zikrika. Ini pun kena minta tolong dengan Allah Ta'ala. Doa yang bagus, kita nak jaga lidah ni kena minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, kau bantulah aku sungguh-sungguh, a'inni ala zikrika, untuk ingat engkau ya Allah. Sebab kadang-kadang kita tak tahu, kita ni dilalaikan dengan beberapa banyak perkara atas dunia ni, dengan keluarga, dengan anak bini. Kadang-kadang dengan sebab anak buat perangai sikit, kita dah mula marah dan sebagainya. Ataupun suami kita buat perangai sikit, isteri kita buat perangai sikit, kita dah mula dah rasa apa, panas baran dan sebagainya. Maka minta tolong Allah Ta'ala ketika mana kita marah, Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah, kau minta bantulah aku untuk aku ingat engkau ya Allah. Sebab itu disebutkan makam orang yang bersyukur ni bukan hanya ketika mana ketika terima nikmat baru sebut alhamdulillah, bukan cukup begitu, tapi ada satu peringkat lagi yang disebutkan orang khusus, bila dia syukur pada Allah Ta'ala ketika mana Allah timpakan bagi dia musibah, ujian yang besar, dia boleh mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh mengucapkan kalimat istirja. Orang yang sebegini nanti subhanallah di hari akhirat dia terkejut tengok ada satu rumah yang namanya Baitul Hamdi, istana, rumah yang disebutkan rumah pujian, kerana banyaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka tu kita sebutlah, mudah-mudahan lidah kita ni jadikan dibantu Allah Ta'ala untuk berzikir kepada Allah Ta'ala, bukan hanya ketika mana mendapat nikmat, tapi ketika mana kita sedang marah, panas baran, Allah boleh ingatkan kita untuk zikir pada dia. Ketika mana ditimpa musibah, hilang orang yang tersayang, buah hati kita, isteri kita ke, anak kita ke, kita boleh mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pun satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana tak semua orang Allah pilih. Maka yang seterusnya doa itu, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang kedua apa?
Apa itu, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika, syukur kepadamu. Ini pun kadang-kadang kita syukur ni nampak macam mudah, tapi benda yang paling susah. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Kita baca surah Muluk malam-malam selalu disebutkan sedikit saja orang yang bersyukur. Sebab tu zaman Sayyidina Umar ni suka turun padang secara sembunyi-sembunyi, kan, dia tengok keadaan rakyat dia. Satu hari tu dia tengok ada seorang hamba Allah ni, seorang pakcik tua baca doa, Allahumma ja'alni minal qalil, ya Allah jadikan aku dari kalangan orang yang sedikit. Maka Sayyidina Umar pelik, doa apa macam ni, kan, orang lain semua nak banyak harta, banyak kebun, banyak bini, banyak rumah dan sebagainya. Ini doa kita lah biasa tuan-tuan, kan. Tapi orang ni, pakcik ni doa, Allahumma ja'alni minal qalil, ya Allah jadikan aku dari kalangan orang yang sedikit. Maka Sayyidina Umar tanya, kenapa kamu berdoa sebegini wahai Tuan? Maka yang pakcik itu mengatakan, wahai Tuan, dia tak kenal tu Sayyidina Umar. Dalam manakib Sayyidina Umar disebutkan dia tak kenal. Tapi doa ni, penerangan ni menyebabkan Sayyidina Umar boleh menangis. Sayyidina Umar orang yang tegas, tapi hatinya sangat lembut bila berkait dengan akhirat. Maka wahai Tuhan, tidakkah engkau mendengar daripada ayat Allah SWT, wa qalilun min ibadiyasy syakur, hanya sedikit yang namanya hamba Allah yang betul-betul menyatakan dia ini hamba, dikira sebagai orang yang sentiasa. Tashkurun ni sentiasa, fi'il mudhari' present tense. Bila fi'il mudhari' kita jumpa dalam Al-Quran, tufidul istimrar, mahu faedah sentiasa. Hanya sedikit hamba-Mu yang sentiasa bersyukur. Maknanya syukur je ni bukan kalau bahasa apa tu, bukan kaleng-kaleng. Syukur je ni syukur yang syukur atas syukur, syukur yang berterusan. Ini kita kata tamamu syukri, kata Imam Ghazali. Syukur yang sempurna ni syukur yang memang betul-betul setiap saat. Allah, setiap saat nafas yang disedut tu boleh sebut alhamdulillah, masya-Allah. Ini orang yang paling susah lah. Orang apa, kita susah nak kejar dia, kan, rekod track dia untuk bersyukur ni hebat. Setiap saat tak tinggal zikir. Macam apa itu, Abu Abbas Al-Mursi itu. Maka kita kalau hukumkan begitu, kan, hebatlah kita ni, kan, nak hukumkan kalau kita ini satu saat tak ingat Allah, kafir. Subhanallah, ini satu perkara yang sangat susah. Tapi itu yang kita sebut tadi, kalaulah tak boleh setiap saat tu ingat Allah Ta'ala, tapi kita cubalah setiap kali solat tu kita ingat, sebelum solat ada zikir, ada wiridnya, selepas solat ada zikir. Habis tak ada wirid, kita tak ada zikir, ambillah apa-apa saja amalan, daripada wirid Imam Nawawi pun ada, daripada Ratib Al-Atas pun ada, daripada Ratib Al-Haddad pun ada, Maksurat pun ada. Tak tahu, baca Quran pun dikira sebagai zikir. Macam saya pernah pergi di selatan Thailand, ada satu masjid, saya tak ingat di daerah mana, Yalas rasanya. Masjid tu disebut sebagai 3 anjung. Ada yang pertama anjung yang paling bawah, naik sikit atas. Yang kedua tinggi lagi. 3 ni bila disebutkan pada bulan Ramadan, orang akan berbeza-beza duduknya. Kerana bila disebutkan kenapa, yang bawah sekali ni untuk yang nak habiskan 10 juzuk je baca Quran sehari. Kalau tak boleh habis 10 juzuk, duduk bawah lagi lah. Maknanya yang 3 ni jangan kacau. Naik sikit 20 juzuk satu hari, naik lagi 30 juzuk satu hari, boleh habiskan. Yang tu paling ramai. Subhanallah. Cuba buatlah kita, kan, surah Nurul Salam, saf pertama, saf kedua, saf ketiga, kan, mungkin ramai yang duduk moreh kat luar. Kan, tapi mudah-mudahan lah boleh buat sekali-sekala. Tapi kita tak pernah buat, kita tak cuba apa, tak cuba try test, mana kita tahu, kan. Maka kita try lah. Semua hidup kita tak pernah khatam sehari 30 juzuk. Tapi kalau Allah nak bagi taufik, boleh saja, kan. Kita pernah cubalah dengan kawan-kawan kita masa belajar di Azhar. Bayangkan pakcik-pakcik yang umur 60-70 tahun tu, solat tarawihnya 8 rakaat. Tapi subhanallah, itulah saya rasa, kan, yang agak apa, membuka hati kita cinta kepada orang Mesir. Ketika mana dia solat tu dengan keadaan berdirinya, tak duduk, 1 rakaat tu 2 juzuk. Imam baca, start pada isyak, habis dah nak setengah jam nak subuh tu baru habis. Subhanallah, kan. Macam tuan-tuan boleh. Kan, sebab jasad kita yang tua, tapi kalau rohaninya muda, subhanallah, boleh tuan-tuan. Itu mana masjid saya ingat lagi, Masjid Jundu.
Masjid Jundi. Masjid Jundi ni nama dia masjid tentera. Memang duduk situ jadi tentera betul lah. Kan memang dilatih rohaninya begitu. Time bulan Ramadan 8 rakaat tapi 1 rakaat 2 juzuk. Jadi satu hari tu boleh habiskan berapa juzuk? Dekat setengah Quran boleh habis dah. 2 hari khatam, 2 hari khatam, 2 hari khatam. Jadi subhanallah. Ini antara nikmat yang Allah berikan tidak pada semua orang. Tapi kita cubalah kan. Sebab Al-Quran ni baca saja, bukan hanya baca, dengar saja pun dah dapat manfaat yang besar, belum lagi baca. Maka apa lagi kita tengok hadis lagi sallallahu alaihi wasallam untuk bagi motivasi ni pada kita ni supaya lidah kita ni dapat ubat. Yang seterusnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sayyidina Abu Bakar ni satu sahabat yang perlu kita kenal sungguh-sungguh. Yang ini kerana dia ni pak mertua Rasulullah. Ini sahabat Rasulullah. Inilah orang yang pertama disebutkan selain daripada anbiya yang pertama masuk syurga tanpa hisab. Penghulunya adalah Sayyidina Abu Bakar. Dan kita pun pernah sebut, ini yang kita sebut Sayyidina Abu Bakar ini dalam Sami Allahu liman hamidah. Kan itu kan hamidahu, hu tu adalah pujian Allah SWT kepada Sayyidina Abu Bakar ketika mana Sayyidina Abu Bakar masuk solat dalam keadaan yang agak lewat tapi sempat muafiq jemaah dengan Rasulullah SAW. Sebelum tu perpindahannya Allahu Akbar. Tapi dengan sebab Sayyidina Abu Bakar puji Allah Ta'ala, syukur dapat solat berjemaah, tak masbuk, muafiq dengan Rasulullah SAW, muafakat dengan Rasulullah, dia syukur, dia puji Allah Ta'ala, ya Allah syukur dapat solat berjemaah. Maka Allah Ta'ala hantar Jibril AS pada Rasulullah mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Sebab tu kena sebut, kita sebagai makmum sebutlah, jangan terus sambung Rabbana walakal ham. Sebut juga Sami Allahu liman hamidah. Kerana itu kenangan kita, kenangan manis kita dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun orang yang jujur, orang yang masuk syurga paling awal ni pun disebutkan memegang lidahnya dan berkata, inilah yang membawa aku kepada segala tempat kebinasaan. Allah, ini orang baik ni, orang As-Siddiq dikatakan paling jujur lah di antara manusia ni, pun menyebabkan ini yang menyebabkan dia ni menerima kebinasaan. Sayyidina Abu Bakar pun mengaku lidah dia boleh menyebabkan binasa, kita ni terlebih lagi lah tuan-tuan, kena insaf dengan lidah kita. Subhanallah. Maka satu bait syair, ini ada satu syair Arab bukan hadis, disebutkan jirahatus sinan lahat ti'am wala yalta'amu ma jarahal lisan. Maksudnya luka dengan sebab lembing itu sembuh dengan mudah, tetapi tiada sembuh yang dilukakan dengan lidah. Ini ibaratnya jangan sampai lidah kita ini menyakiti saudara kita. Ini yang kita paling tak sedar lah, zikraka akhaka bima yukrihu. Penyakit paling besar kata Rasulullah yang lebih teruk daripada zina adalah mengumpat, adalah bercakap pasal orang lain. Benda tu betul tapi kawan tak suka, mengutuk dia, mengaibkan dia, sama ada belakang ataupun depan orang. Ini kena jaga sungguh-sungguh. Kerana kita bila disebutkan nanti ada satu malaikat yang disebutkan malaikat hafazah. Malaikat hafazah ni tugasnya angkut amal kita, angkut buat jumpa Allah SWT. Nak angkut jumpa Allah Ta'ala, ini dikatakan dalam hadis ni. Azan betul ke azan? Betul ni? Subhanallah, memang benar lah ni. Tak ada masa tambahan lah ni. Cuma kita tutup dengan hadis ni. Maka disebutkan malaikat hafazah ni nak jumpa Allah Ta'ala langit pertama, kedua, 3 sampai 7. Yang pertama je amalan tersebut tidak diangkat bertemu Allah Ta'ala, bahkan dilemparkan kepada tuannya. Sebab apa? Mengumpat. Mengumpat ni menyebabkan amalan kita ni hangus macam tu saja, dilemparkan, ibaratnya macam kain buruk saja. Kerana apa? Ada penyakit cakap pasal saudara dia, kawan dia, ataupun mengutuk orang. Ini kita jangan ada dah tuan-tuan. Maka minta pada Allah SWT pada malam ini, Allah beri taufik hidayah pada lidah kita supaya tinggalkan 5 dosa tu, yang 5 serangkai itu. Allah beri kekuatan supaya dijagakan zikir kita, selawat kita, istighfar kita, dengan keadaan kita gembira, bahagia mengamalkan perkara-perkara tersebut. Amin ya rabbal alamin. Barakah pada kita berada bulan Rabiul Awal ini. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi zikrik wa qalban man'aman bi syukrik wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kita tutup dengan tasbih kafarah wa surat subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad.